Anda telah menonton sedikit sedutan video berkaitan dengan aktiviti solat di dalam air. Yang pertama, solat di dalam air iaitu tidak keseluruhan badan di dalam air. Video yang pertama ni agak-agak solat dia sah tak? Dia sembahyang dalam air yang begitu. Masa sujud, kepala, dahi duduk layak, duduk antara dua sujud, punggung semua duduk layak. Sah ke tak sah sembahyang dia? Jawabnya berdasarkan hukum fiqh. Kalau orang tu dia sembahyang di tepi pantai. Gambar tadi kita tengok dia sembahyang di tepi pantai lah. Kalau masa solat masih ada, contohnya sembahyang asar, dia galik mandi di pantai, tiba asar tak sembahyang lagi. Waktu solat asar tu masih ada dan dia sempat naik ke pantai ataupun ke daratan, maka tidak sah dia sembahyang dalam air. Dia wajib bergegas naik ke pantai dan melakukan solat di atas daratan ataupun di atas pantai itulah. Berbeza dengan kalau orang tu dia berada dalam air, dia tidak sempat untuk naik di darat, mana jauh daripada tebing. Mungkin kawasan banjir contohnya, habis keliling-keliling semua banjir, nak cari daratan tu mungkin tak sempat. Kalau dia nak orang Kedah punya randuk ayak tu sampai ke hujung tebing, mungkin waktu solat akan habis. Maka pada ketika itu bolehlah orang tu solat di dalam air. Tetapi solat dalam air bukan buat macam yang kita tengok dalam video tu. Dia buat semua rukun sampai sujud di dalam air. Cara yang begitu tak betul. Jadi kalau masa solat nak habis, tak sempat sampai ke tebing, ke atas daratan, lakukan solat dalam air. Tetapi caranya ialah sembahyang dalam keadaan berdiri. Dia takbiratul ihram dalam berdiri, baca Fatihah, baca surah dalam berdiri, rukuk dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan berdiri. Masa nak turun sujud, maka tidak perlu turun sujud di dalam air. Itu bab macam mana? Maka sujudnya ialah dalam keadaan berdiri, tetapi tunduknya itu lebih daripada kadar tunduk rukuk. Contoh kalau dia rukuk begitu, masa sujudnya bawah sikit daripada tu. Itu cara dia. Dan semasa membaca tasyahud di dalam keadaan berdiri, memberi salam dalam keadaan berdiri. Itu cara orang sembahyang di dalam air. Disamakan ada dalam kitab fiqh dicerita orang sembahyang dalam air dan dalam keadaan lumpur. Dan lumpur keliling-keliling kita, lumpur, kalau kita nak sujud di atas lumpur tu, dia jadi tercemar dahi kita. Macam kalau dalam air tu kepala kita habis basah dan sukar kalau nak selam tu menyebabkan pernafasan dan seumpamanya. Maka kisah ni sama lah dengan orang sembahyang dalam air dan dalam lumpur. Begitulah caranya, iaitu dia solat dalam keadaan berdiri, rukuk berdiri, tidak berdiri, masa nak sujud dalam keadaan berdiri juga, dan tunduk, sujud tu hendaklah tunduk lebih daripada kadar rukuk. Tetapi kalau saja saya nak buat, sedangkan di tepi dia ada tebing ataupun pantai, masa solat pun masih ada, dia sembahyang macam tu juga, sembahyangnya tidak sah. Sebab sembahyang ni mesti segala rukun dan syaratnya dilaku dengan sempurna, melainkan dalam keadaan keuzuran. Contoh orang sembahyang dalam air tadi, tak sempat naik ke tebing, dia adalah suasana keuzuran. Video yang kedua, perihal solat sepenuhnya dalam air. Persoalannya, sah atau tidak sah orang yang sembahyang dalam air. Ni dalam laut lah, dalam sungai, barangkali sungai Pahang tu bolehlah menyelam. Tapi kalau sungai macam cangkat-cangkat, tak pakailah tung oksigen tu. Maka sembahyang dia tu, jawabnya ada masanya sah, ada masanya tidak sah. Ada satu perkara yang paling penting dia kena buat dengan elok. Kalau kita kata sujud pertama keuzuran, tapi satu rukun bacaan Fatihah, dia wajib baca dengan menuturkan suara yang didengari olehnya. Boleh tak boleh orang duduk dalam air dia baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, payah kot, maka tak boleh. Bila tak boleh, maka dia sembahyang dalam ayak tu, dalam laut, sembahyangnya tidak sah. Ada tak jalan penyelesaian? Disebabkan dia kadang-kadang menyelam, dia bukan menyelam dalam masa setengah jam, kadang-kadang berjam-jam lamanya. Maka caranya ialah dia kena tunggu. Kalau dia selam tu, katalah dia selam pukul 1 ataupun pukul 12, Zuhur tak masuk lagi, dia selam lebih kurang dekat-dekat nak masuk waktu asar. Waktu asar masuk 4.30, dia boleh timbul di darat dalam pukul 4 ataupun 4 suku, bermakna dia kena ikhtiar timbulkan badan dia ke darat untuk sembahyang di darat. Itu cara dia. Kalau
terpaksa habis waktu tu juga, maka dia selam tak ada masalah, dia boleh melakukan jamak. Ini hukum fiqh. Dia boleh melakukan jamak solat. Macam mana? Jika sebab dia berada di dalam laut itu adalah sebab syar'i. Sebab syar'i ini contoh kerana dia menyelam untuk mencari orang yang lemah. Jadi saja-saja nak semayang dalam laut tu, nak sujud pas semayang itu tidak sah, kecuali dia di hujung tu, kecuali jika dua-dua waktu itu dia berada di dalam air. Contoh waktu zuhur pun dia berada dalam air, waktu asar pun dia naik maghrib ya. Maka pada ketika itu bolehlah, haruslah baginya melakukan solat di dalam air mengikut kemampuan yang dilakukan olehnya. Semoga ada manfaat video ini. Wallahu a'lam.